Kau akan nampak banyak penampakan nanti, tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan apa bang? Penampakan kalung wewe. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih brothers and sisters semua sebab dah klik video ni. Okey, semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Guys, dalam video kali ni saya nak kongsikan satu kisah tentang dua pendaki yang mendaki Gunung Ciremai di Jawa Barat Indonesia. Untuk pengetahuan korang semua, kisah ni adalah kisah benar yang terjadi di Indonesia. Kisah ni diceritakan balik kepada penulis dan saya telah dapat izin dari penulis untuk buat konten cerita ni. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Aras Anggoro dan H Mountain sebab izinkan saya buat konten cerita ni guys. Sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe, please subscribe sekarang guys, supaya tak terlepas sambungan cerita-cerita yang menarik dalam channel ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Guys, kisah ni terjadi kepada dua orang, nama dia Adi dan Ayu. Jom kita ikuti kisah dia. Dalam pendakian ke puncak Gunung Ciremai tu tak ada apa-apa yang jadi. Keseraman mula terjadi bila mereka berdua nak turun dari puncak Gunung Ciremai tu. Di pos pengasinan, Ayu datang bulan. Selepas Ayu pakai pad, mereka pun turun. Sempat lagi mereka berdua ucapkan selamat jalan kepada pendaki dari Wonosobo yang mereka jumpa dan berbual di puncak semalam. Mereka sarankan Ayu dengan Adi berkemping semalam lagi sebab hari dah nak petang. Tapi disebabkan besoknya mereka berdua ni bekerja, terpaksalah turun juga petang tu. Perjalanan diteruskan. Ayu jalan dekat depan, Adi dekat belakang. Supaya senang, Adi nak awasi si Ayu ni. Mereka berjalan dengan berhati-hati sebab trek Linggarjati agak bahaya. Banyak kali Ayu berhenti nak rehat, mungkin sebab pengaruh datang bulan kot. Keanehan mula terasa bila mereka melewati pos Sanggabuana. Mereka tak berjumpa seorang pun pendaki yang naik guys. Padahal disebabkan ramai pendaki inilah yang membuatkan Adi berani turun walaupun hari dah petang. Pukul 5 petang mereka berdua sampai di pos Batu Linggar. Dekat sini ada sikit tanah lapang untuk mereka berehat sekejap sambil masak mi dan bancuh kopi. Macam mana Didi? Dah petang sangat ni. Nak camping ke nak teruskan? Teruskan you. Kesalahan yang paling berat bermula dekat sini dan di pos Sanggabuana. Ayu cakap masa dekat pos Sanggabuana tu dia bengang sebab kejap-kejap kena berhenti nak bagi laluan kepada pendaki yang nak naik ke puncak. Dia sempat membebel, kan best kalau tak ada yang naik lagi, lancar je turun, tak adalah gangguan sangat. Entah kebetulan atau tak, memang betul. Selepas turun dari pos Sanggabuana tu, mereka langsung tak berselisih dengan pendaki lain. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua pula, dan yang paling teruk, dekat Batu Linggar tu, Ayu buang bekas membalut wanita dia dalam semak. Mulai dari situ sampailah ke kaki Gunung Ciremai, bermacam-macam dugaan yang menyeramkan mereka tempuh. Lepas dah puas berehat dan packing barang-barang, mereka pun teruskan perjalanan. Hari dah gelap sebab dah masuk waktu maghrib. Ayu jalan dekat depan, Adi dekat belakang. Masa ni bulu tengkuk Adi dah meremang guys. Dia perasan di antara semak-semak, di balik pokok-pokok, di setiap tempat yang gelap, macam ada yang memerhati. Tiba-tiba Adi sakit kepala. Menurut pengalaman dia, kalau tiba-tiba dia sakit kepala, ada sesuatu yang tak kena nak jadi. Ada satu belokan dalam hutan. Belokan tu simpang kan. Adi terkejut melihat Ayu berhenti dan badan dia menghadap ke arah Adi. Dengan suara terkata-kata dia cakap, "Di, kau jalan dululah. Aku pegang beg kau kat belakang." Sekarang Adi jalan dekat depan, sementara tu Ayu dekat belakang sambil pegang beg Adi kat belakang tu. Suasana dah totally gelap guys. Hanya ada cahaya dari headlamp mereka berdua je. Masa tengah berjalan tu, dari sisi tepi mata dia, Adi perasan macam ada bayangan hitam yang berdiri dekat pokok. Tapi bila dia toleh, tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia terdengar suara orang berbisik-bisik cukup jelas. Dia ingat ada pendaki lain yang nak naik. Ternyata trek dekat depan tu cuma kosong dan gelap, tak ada sesiapa pun. Dekat sini Adi dah berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba
Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepala dia sembunyikan dekat lutut. Masa Ayu duduk tu, berulang kali dia sebut, "Pocong, pocong, pocong." Bila dengar je Ayu cakap macam tu, meremang terus bulu roma Adi. Adi pandang sekeliling dia dalam keadaan panik. Tak ada apa-apa yang dia nampak. Adi pujuk Ayu supaya terus berjalan sambil mengingatkan dia untuk berdoa. Akhirnya Ayu setuju untuk teruskan perjalanan. Setelah mata dia Adi tutup dengan buff. Dia tutup dengan buff, so dia tak nampak lah. Dengan cara ni Ayu tak lagi panik. Tapi perjalanan mereka jadi terlalu lambat guys. Sepanjang perjalanan Adi masih lagi melihat kelibat-kelibat hitam. Kadang-kadang dia ternampak semak-semak bergoyang dengan sendirinya guys. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang Adi sendiri tak faham apa maksudnya. Mungkin suara pendaki yang dibawa angin. Adi tersentak bila dia ternampak ada satu bayangan di hujung trek. Benda tu bertenggung dekat bawah pokok guys. Tapi kali ni bayangan tu tak hilang. Adi terus beristighfar. Ayu pegang tangan Adi kuat-kuat. Makin lama makin dekat mereka berjalan. Adi berhenti sekejap. Badan dia berpeluh-peluh. Ayu mula peluk Adi dengan kuat. Walaupun mata Ayu ditutup dengan buff, tapi Ayu dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Lama mereka berhenti dekat situ, mengharapkan benda tu hilang. Tapi benda tu tak hilang-hilang juga. Nak tak nak mereka terpaksa juga lalu depan benda tu yang duduk bertenggung betul-betul dekat tepi trek. Tiba-tiba Adi terasa ada yang menepuk dia dari belakang. Pak. Dia tengok ada seorang pendaki yang sedang turun. Adi rasa lega guys. Pendaki tu melambaikan tangan ajak mereka berdua berjalan sekali. Benda yang duduk bertenggung bawah pokok tu dah hilang. Mereka pun terus bergerak. Adi dengan Ayu ikut pendaki tu dari belakang. Dan tiba-tiba pendaki tu hilang dalam kegelapan malam tu. Adi terdengar suara, "Jalan je terus bang, jangan tengok kiri." Mereka berdua teruskan perjalanan. Mental Adi semakin lemah. Dia macam ternampak ada satu tangan keluar dari tanah. Ternyata itu hanyalah akar. Dalam keadaan lemah mental dan fizikal tu, akhirnya Adi pitam. Sayup-sayup terdengar suara istighfar dari mulut Ayu. Adi tersedar bila terasa ada air dalam mulut dia. Rupa-rupanya Ayu yang tuang air tu supaya Adi tersedar. Mereka teruskan perjalanan lagi. Tapi kali ni Ayu papah Adi untuk berjalan. Kelibat-kelibat bayangan hitam masih terlihat di antara pokok-pokok dekat situ guys. Adi bahkan ternampak kaki yang berayun-ayun. Tak berani dia nak pastikan kaki siapa tu. Adi pejamkan mata. Setelah melalui perjalanan yang agak curam, Adi ternampak di sebelah kiri trek ada kemah. Dia lega bukan main. Adi ingat mereka dah selamat. Ada 3 orang yang sedang duduk mengelilingi unggun api. Salah seorang daripada mereka ternampak Adi dan Ayu. Terus dia melambaikan tangan. Sini. Adi yang terlampau gembira terus cakap dekat Ayu, "Yu, kita pergi dekat situ, berehat. Besok sambung jalan balik." Adi cakap dengan Ayu sambil menunjuk ke arah kemah tu. Tiba-tiba Ayu tampar Adi, pam, sambil berkata, "Di, sedar di, istighfar. Tak ada apa-apa dekat situ." Sekarang ketiga-tiga orang tu pula melambai-lambai panggil Adi. "Tu ada orang Yu, jomlah pergi sana." "Tak elok lah dah dipanggil-panggil tu. Jomlah Yu." Sekali lagi, pam, Ayu tampar muka Adi dengan lebih kuat lagi sambil suruh Adi beristighfar. Kali ni masa Adi toleh ke arah ketiga-tiga orang tu, mereka dah ada dekat Adi lebih kurang jarak 1 meter sambil tersengih. Tiba-tiba kepala ketiga-tiga orang tu jatuh ke tanah. Sambil ketawa, kepala tu berguling-guling ke arah Adi. Adi ketakutan dan terus lari guys. Tiba-tiba dia tersedar. Dia dah tinggalkan Ayu dekat belakang. Adi berhenti. Jantung dia berdebar-debar. Dia nak pergi dapatkan Ayu, tapi dia takut. Tak lama kemudian Adi nampak Ayu berjalan turun. Dia cuma tepuk Adi, ajak teruskan perjalanan. "Pak, jom." Adi jalan ikut Ayu daripada belakang. Tapi lama kelamaan Adi jarakkan diri dia dengan Ayu. Sebab Adi tak yakin Ayu yang jalan dengan dia tu adalah Ayu kawan dia. Segala doa Adi baca. Dia rasa menyesal sebab tak hafal ayat kursi. Adi berjalan dengan mata dia tertumpu je dekat tanah.
Sebab dekat sekeliling dia tu, dia nampak penampakan di mana-mana. Bahkan sambil mata dia tertumpu dekat tanah tu pun, Adi nampak dekat sebelah kiri dengan kanan dia ada banyak kaki-kaki dekat laluan tu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang pakai kain. Dan jantung dia rasa nak gugur bila Ayu yang berjalan 3 meter dekat depan dia tu tiba-tiba berlari dan terus panjat pokok sambil ketawa. Adi terus hilang arah. Dia panik, dia terus patah balik, berlari naik ke atas. Tak jauh dari tu, Adi nampak Ayu bersandar dekat pokok sambil menangis. Insting Adi mengatakan ini Ayu yang sebenar. Tapi bila Adi pegang je Ayu, Ayu terus menjerit, "Pergi! Pergi!" Ayu terus jatuh terjelopok. Bila dia sedar Adi yang pegang dia. "Di, ni kau kan?" Dengan badan yang gemetar dan segala doa dibaca, mereka mulakan perjalanan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertinggi atas pokok, ada kepala yang tiba-tiba muncul dekat semak-semak, dan ada juga terhidur bau busuk dan bau wangi bunga melati yang silih berganti. Adi dan Ayu berusaha tetap berjalan dekat tengah-tengah trek. Mereka takut kalau terlalu kiri atau kanan, ada tangan yang akan menarik mereka berdua masuk ke dalam semak. Bukan tu saja, mereka terdengar bermacam-macam suara. Ada suara yang seakan-akan marah dalam bahasa Sunda, dan ada suara ketawa, ada suara mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang kali. Adi sempat berlindung di balik pokok sebab dia terlihat ada kuda yang lalu tanpa ada penunggangnya. Bayangkan dalam hutan macam tu ada kuda yang lalu. Apa maknanya? Akhirnya mereka berjaya keluar dari hutan dengan susah payah. Tak terfikir dah nak tengok jam pukul berapa masa tu. Tapi gangguan tetap ada. Tangan-tangan dan kepala masih muncul dan hilang dari sudut tepi mata mereka. Kemudian mereka terdengar suara burung yang cukup jelas. Disebabkan dah terbiasa kena ganggu masa dekat hutan tadi, Adi yakin itu mesti suara burung jadi-jadian. Burung hitam tu terbang dengan perlahan dekat atas kepala mereka. Ternyata itu bukan burung jadi-jadian, tapi burung biasa. Adi rasa lega selega-leganya. Tiba-tiba Ayu beristighfar dengan perlahan. Kemudian dia terus jatuh pingsan. Adi jadi tak tentu arah. Ada apa lagi ni? Adi yang dah lemah mental dan fizikal mula rasa pitam. Sebelum Adi jatuh pingsan, dia ternampak apa yang membuatkan Ayu ni pingsan. Dekat belakang burung tadi ada yang terbang juga. Nak tahu apa benda? Adi nampak keranda terbang. Adi terbangun dekat pos Cibuna dalam keadaan bingung dan celaru. Bila dia sedar yang kejadian malam tadi tu bukan mimpi, badan dia terus gemetar guys. Ada beberapa orang dekat ruangan tu yang perasan Adi dah tersedar. Terus mereka datang dekat Adi. Salah seorang daripada mereka bagi Adi air teh panas yang bila Adi minum terus membuatkan dia merasa tenang. Lagi seorang duduk dekat sebelah dia sambil mengusap-usap belakang dia. Adi perhati seluruh ruangan tu sebab dia belum yakin yang dia dah selamat. "Pakcik, mana kawan saya?" Adi panik sebab Ayu tak ada dekat situ. Ada dekat ruangan sebelah, dia tak ada apa-apa. Kemudian Adi ceritakan semua yang terjadi sampai akhirnya mereka pingsan. Pakcik tu dengar dengan tenang je. Dari reaksi muka pakcik tu, dia tak nampak terkejut sama sekali. Adi ceritakan semuanya, kecuali kejadian Ayu buang pembalut wanita dia dekat dalam semak tu. Yelah, selain takut, ada rasa malu juga sebab dah kotorkan gunung cermai tu. Pakcik tu tanya, macam mana boleh jadi sampai macam ni? Kejadian mistik memang selalu jadi dekat sini, tapi pakcik baru dengar yang sampai parah macam ni. Saya pun tak tahu pakcik. Adi berbohong. Pakcik tu menatap tajam muka Adi, macam nak baca sesuatu dalam fikiran dia. Kemudian pakcik tu tanya, "Maaf nak, maaf ya. Pakcik cuma nak tanya, kamu berzina ke dekat atas tu?" "Astaghfirullahalazim pakcik, tak ada pakcik. Saya dengan Ayu ni cuma kawan je. Kami bawa kemah masing-masing." Pakcik tu tengok je muka Adi. Dia macam tak yakin dengan jawapan Adi. Tapi memang itu kenyataannya. Adi dengan Ayu ni memang kawan. Mereka tidur dalam kemah masing-masing. Adi dengan Ayu ni memang rapat, tapi taklah sampai bercinta. "Tak apalah kalau macam tu, kamu berehatlah dulu. Nanti ada yang datang bawa makanan dari bawah. Kamu makan ya, isi perut tu." Pakcik tu terus keluar dari ruangan tu dan berjumpa dengan beberapa orang yang sejak dari tadi mencuri dengar perbualan mereka. Dari suara yang Adi dengar, mungkin ada sekitar 4 orang dekat luar tu.
Tapi Adi tak faham apa yang mereka bualkan sebab mereka bercakap dalam bahasa Sunda. Adi yakin mereka semua berbual tentang dia dan Ayu. Pukul 11 pagi, Adi ternampak beg Ayu dengan kasut Ayu ada dekat sudut ruangan tu. Adi buka beg, dia cari handphone dengan charger. Tiba-tiba dia terdengar suara Ayu mengerang dekat ruangan sebelah. Meremang terus bulu roma Adi. Tak selesai lagi ke masalah ni? Adi beranikan diri untuk menjenguk ke ruangan sebelah. Dia terasa sebab bila nampak keadaan Ayu macam tu. Ada seorang nenek tengah picit kening Ayu sambil mulut dia terkumat kamit membaca sesuatu. Dan 3 orang lainnya tengah pegang tangan dan kaki Ayu. Ayu meronta-ronta nak melepaskan diri. Mata dia merah menyala, terbeliak macam nak terkeluar. Masa Ayu tengok ke arah Adi, Ayu terus ketawa berdesis macam ular. Kemudian menjerit histeria. Adi terkejut melihat keadaan Ayu tu. Tiba-tiba pakcik tu tarik tangan Adi dan suruh dia minum air teh tadi. Jangan pergi situ nak, duduk dekat sini je. Kawan saya pakcik. Kejap lagi baiklah tu. Dah duduk sini je. Adi terdiam. Tiba-tiba dia teringat tentang meeting bulanan dia, pekerjaan yang paksa dia turun walaupun ada keinginan untuk berkemping semalam lagi. Terlambat dah. Adi terbayang muka bos dia yang marah sebab dia tak datang kerja. Laporan-laporan yang kena dia serahkan. Adi mengeluh. Pakcik, agak-agak petang ni kawan saya boleh pulih tak? Bas ke Jakarta sampai malam kan pakcik? Saya hari Selasa ni dah kena masuk office. Sekarang ni dah hari Rabu nak. Bermaksud dah 3 hari Adi pingsan. Tak lama lepas tu nenek tadi keluar. Dia berjalan menghampiri kerumunan orang dekat depan. Dia bercakap sesuatu dan yang lain mendengar je. Ada perkataan yang dia cakap membuatkan beberapa orang nampak terkejut, lalu mengangguk-angguk ke kepala tanda faham. Kemudian pakcik tu datang dekat Adi. Nak, kita turun dulu ya. Kamu naik dengan pakcik. Nanti kawan kamu ikut turun sekali. Sebab motornya ada satu je. Nak tak nak Adi terpaksa setuju. Masa Adi nak angkat beg dia, pakcik tu melarang. Dah, biar dekat situ je. Nanti ada yang bawa turun. Jom nak. Lepas pakcik tu start motor, Adi naik kat belakang. Bila nak jalan je, tiba-tiba motor tu mati pula. Adi turun, pakcik tu start balik motor. Adi naik balik. Bila nak jalan lagi, sekali lagi motor tu mati. Kemudian ada 2 orang datang dekat mereka berdua. Salah seorang try start motor tu. Lepas tu dia cuba bawa. Lebih kurang 5 meter jalan, dia patah balik. Tapi bila Adi naik motor tu terus mati. Adi dapat rasakan penghuni ceremai tu tak akan lepaskan dia dan Ayu dengan begitu mudah. Dalam pukul 4 petang, pakcik tu panggil Adi masuk. Dekat dalam, nenek yang merawat Ayu tu dah tunggu. Nenek tu cakap sesuatu dekat pakcik tu. Kemudian pakcik tu bagi tahu Adi yang nenek tu dah berusaha keluarkan makhluk yang masuk dalam badan kawan dia tu. Tapi makhluk yang masuk tu banyak sangat. Bila keluarkan satu, masuk satu. Bila keluarkan satu, masuk lagi satu. Macam tu je. Dan ada satu makhluk yang nenek tu tak mampu keluarkan. Bentuk makhluk tu macam ular hitam yang bertanduk. Adi dengar apa yang pakcik tu cakap dengan rasa cemas. Dari nada suara pakcik tu macam ada berita yang lebih buruk lagi. Memang betul, pakcik tu cakap lagi, makhluk tu dendam dengan Ayu sebab Ayu dah kotorkan rumah dia. Jadi makhluk tu nak ambil dia, nak dikahwin ni. Adi betul-betul panik masa tu. Terus dia cakap, pakcik, tolong pakcik. Cakap saya minta maaf. Tolong pakcik. Nek, tolong nek. Ya nak, bertenang ya. Nenek tu cakap makhluk tu tak jahat. Dia tahu dengan perangai pendaki sekarang. Tapi kelakuan Ayu tu dah melampau. Adi terasa lega sikit. Tapi pakcik tu cakap makhluk tu boleh lepaskan Ayu dengan syarat malam tu juga Adi kena ambil kotoran yang Ayu buang tu. Tahu kan? Betul, bekas pembalut wanita tu. Dipendekkan cerita, selepas solat maghrib, pakcik tu cakap dekat Adi, nak, lepas solat isyak nanti terus pergi ya. Jangan takut, baca bismillah. Doa jangan putus. Adi cuma diam dan mengangguk. Kemudian pakcik tu cakap lagi, syaitan atau apa saja tak boleh memudaratkan kalau Adi sentiasa ingat Allah. Cuma Allah sebaik-baik pelindung. Selesai isyak, Adi isi beg dia dengan 2 botol air mineral, pakai headlamp dan bawa lampu suluh. Adi tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tidur
dan masih ditemani oleh nenek tadi. Nenek tu tersenyum seakan-akan memberi restu dekat Adi. Dekat luar, pakcik tu dah menunggu. Adi cium tangan dia sambil minta doa daripada pakcik tu. Kemudian pakcik tu bagi Adi satu bungkusan dari kain putih. Dalam bungkusan tu berisi tanah. Nanti Adi kena tabur tanah tu dekat belakang pondok yang ada di pos Condong Amis. Lepas tu kainnya Adi kena bawa. Lepas dah jumpa apa yang dia cari, Adi kena bungkus benda tu dengan kain ni. Adi terus mengangguk. Dengan menarik nafas dalam-dalam, Adi berangkat. Dalam perjalanan, ada seekor burung yang entah dari mana selalu mengekori Adi. Lampu suluh, Adi fokuskan ke tanah. Semakin jauh Adi berjalan, makin seram dia rasa. Adi berhenti di batas ladang. Dekat depan dia sekarang terbentang hutan pinus. Aura mistik mula terasa dari semua tempat. Dengan ucapan bismillah, Adi melangkah. Tiba-tiba Adi tercium bau yang sangat busuk. Bulu tengkuk dia meremang, menggigil-gigil tangan Adi yang pegang lampu suluh tu. Adi paksa juga jalan walaupun perlahan-lahan. Dia sebenarnya nak patah balik, tapi bila dia teringatkan Ayu, Adi batalkan niat dia. Bau busuk tu hilang, diganti pula dengan bau bunga melati. Sumber bau tu macam dekat je, seakan-akan ada dekat belakang dia. Bulu roma Adi meremang bila membayangkan makhluk apa yang ada dekat belakang dia. Dia istighfar dan terus berjalan makin cepat. Dalam situasi macam tu, tiba-tiba Adi teringat tentang legenda Nini Pelet yang kononnya berkeliaran di antara pokok-pokok pinus dekat kawasan tu di waktu malam. Dan sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung, dan mayatnya dibangkitkan semula. Adi terbayang sosok Nyai Kembang tu ada dekat belakang dia, menyeringai dengan wajah yang pucat. Adi panik dan terus berlari. Adi tak tahu berapa lama dah dia lari, sampaikan dia tak sedar jalan dah mula menanjak naik ke atas. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai tu amat menyeramkan hingga akhirnya Adi tersungkur sebab kaki dia tersadung akar yang melintang. Dekat sekitar dia bukan lagi hutan pinus, tapi pokok-pokok tua yang bersaiz raksasa. Jauh di depan dia, Adi ternampak satu bayangan pondok kayu yang diselimuti kabus nipis. Adi terus suluh ke arah pondok tu. Mungkin ini pondok Condong Amis yang dimaksudkan pakcik tadi. Secara perlahan Adi mendekati pondok di tengah hutan tu. Keadaannya cukup menakutkan. Adi berhenti lebih kurang 10 meter depan pondok tu dan menyuluh ke setiap ruang pondok tersebut. Adi terasa lega sebab tak ada apa-apa benda yang bersembunyi dekat situ. Kemudian Adi ambil bungkusan putih yang berisi tanah tu. Dia tuang tanah tu ke atas tangan. Lepas tu dia tarik nafas dalam-dalam dan terus berlari dekat belakang pondok tu sambil dia tabur tanah seperti apa yang pakcik tu suruh. Tiba-tiba muncul satu wajah putih timbul di antara semak-semak tu. Matanya terbeliak pandang Adi. Adi terus jatuh terduduk sambil menjerit-jerit ketakutan. Adi beranikan diri untuk buka mata. Makhluk tu berdiri sambil bercekak pinggang. Tiba-tiba makhluk tu bersuara, "Engkau apa hal weh?" Bila Adi tengok betul-betul, rupa-rupanya makhluk tu manusia biasa, pendaki. Kemudian dia bersuara lagi. Kali ni tangan dia tunjuk-tunjuk dekat bawah pondok. "Engkau apa hal? Habis mi aku tak boleh makan lagi." Adi terkejut. Mata dia pandang mi, pandang orang tu. Pandang mi, pandang orang tu. Memang betul, mi tu dah bercampur dengan tanah merah yang Adi tabur tadi. Makhluk tu memang orang biasa yang pakai baju kemeja panjang warna hitam, seluar kargo dan running shoes. Adi pandang ke arah kaki orang tu. Memang kaki dia jejak tanah. Dia kemudiannya tolong Adi untuk berdiri. Lepas tu dia tengok Adi dari atas sampai ke bawah. Kemudian dia tanya, "Engkau apa hal tadi?" Maaf bang, saya betul-betul tak tahu ada orang dekat sini." "Naik berapa orang?" "Sendiri." Orang tu tingginya sama dengan Adi, mungkin berumur dalam lingkungan 50-an, tapi nampak muda. Dia pakai spek mata bulat. Kemudian dia bersuara lagi, "Tak disarankan trekking malam sorang-sorang dekat Cermai ni. Memang dapat izin untuk naik dekat bawah tadi?" "Ya bang, dapat." "Tak apalah, berehatlah dulu." "Nak mi? Biar aku masak dulu."
Yang tadi kena buang sebab kau. Sekarang Adi dapat melihat dengan jelas. Dekat belakang pondok tu ada beg dia disandarkan dekat tiang kayu. Siapa nama kau? Dari mana? Saya Adi bang, dari Jakarta. Abang? Aku Moka. Adi tak peduli pun Moka tu dari mana. Dia rasa sangat bersyukur sebab dia tak berseorangan dekat gunung tu. Selepas mi masak, dia keluarkan mangkuk plastik dari begnya, letak mi dan bagi dekat Adi. Moka makan mi guna manstin. Sambil makan tu, Moka asyik parati je si Adi. Lepas habis makan, dia merokok sambil berkata, "Jadi, engkau lah orangnya ya?" "Maksud abang?" "Korang ni semua pendaki sama je. Nak kotorkan gunung je. Tak ada rasa hormat." "Oh, jadi abang dah tahu je?" "Mak Encep kirim kau dekat aku. Dia dah ceritakan semuanya. Mulai dari sini, kau dengan aku sampai ke atas." "Mak Encep? Mak Encep siapa bang?" "Budak-budak memang tak ada rasa hormat dengan orang tua. Mak Encep yang dari semalam tolong kau dengan kawan kau tu. Kalau tak ada Mak Encep, kawan kau dah dibawa ke alam lain." Rupanya nenek yang jaga Ayu di Cibuna tu namanya Mak Encep. Adi memang sama sekali tak bertanya nama nenek tu. Pakcik tu pun sama. Mak Encep jugalah yang jaga kau masa kau lalu dekat hutan pinus tadi. Sebab tu kau boleh selamat sampai dekat sini. Kalau tak, kau dah kena makan dengan setan pengantin tadi." "Tapi bang, saya jalan sendiri tadi." "Mak Encep, setan pengantin?" Muka tak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil packing beg dia. Selesai packing, Muka berkata, "Mulai dari sini, perjalanan kita tak akan mudah. Kau ikut je aku. Baca doa-doa yang kau tahu. Fikiran jangan kosong. Kita bakal disambut oleh semua penghuni cermai yang bermacam-macam bentuk. Dari yang menyamar jadi manusia sampailah yang mukanya hancur. Siapkan mental kau. Kalau kau tak selamat dekat sini, kawan kau dekat bawah pun tak akan selamat. Kau ingat dua benda ni. Kalau tiba-tiba muncul bunyi gemelan, apa pun yang terjadi, kita kena diam. Jangan bergerak. Faham?" Ya bang. Yang keduanya apa bang?" "Kau akan nampak banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya." "Penampakan apa bang?" "Penampakan kalung wewe." Itu yang macam mana bang? Habis saya nak buat apa kalau dia muncul?" Abang Moka jelaskan yang kalung wewe tu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya kusut masai. Lehernya mengiring macam patah. Lidahnya terjelir keluar. Titiknya panjang sampai ke peha. Kalau dia muncul, kau kena pura-pura tak nampak. Apa pun yang dia lakukan, walaupun muka dia melekat dekat muka kau, kau kena pura-pura tak nampak. Kalau tak, apa jadi bang? Kalau dia tahu yang kau boleh nampak dia, dia akan tarik kau naik atas pokok. Maksudnya kau akan ditarik ke alam dia dan kau tak boleh balik lagi. Berdoa je makhluk tu tak muncul. Susah nak tolong orang yang dah dicolik kalung wewe ni. Kau kena berhati-hati kalau tercium bau khasnya. Kalau bau tu muncul, mesti dia ada. Bau apa bang? Bau pandan. Rasa-rasa korang, diorang ni jumpa tak dengan kalung wewe dalam perjalanan nanti? Nak tahu? Kita jumpa di part 2. Pada yang belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan tekan loceng notification sekali supaya tak terlepas episod yang akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.